Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Syamila Beda Afandi, nombor matrik 2221331 dari kumpulan 3 akan membentangkan tajuk kaedah pembelajaran kooperatif dan juga kaedah pembelajaran eksplorasi. Kaedah kooperatif ini adalah satu kaedah pembelajaran yang memerlukan murid belajar bersama-sama dalam menyiapkan satu tugasan tanpa bergantung kepada guru. Okey, berdasarkan slide di hadapan ini, kaedah fikir ini berpusatkan murid yang mementingkan elemen kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis serta berkebolehan untuk berkomunikasi mengikut Muhammad Shah 2016. Dan tambah pula, fikir ini merupakan kaedah instruksional di mana murid digalakkan untuk berusaha menyelesaikan tugasan secara berkumpulan untuk memaksimumkan pembelajaran demi mencapai satu matlamat. Nama Zion Test 2019. Slide seterusnya kita masuk kepada prinsip pembelajaran kooperatif. Yang pertama tentang saling kebergantungan secara positif, accountability individu, interaksi kumpulan dan kemahiran sosial. Saya pergi kepada slide seterusnya yang akan disambung oleh rakan saya iaitu Muhammad Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Fahmi bin Mat Razi, nombor matrik 2221338. Okey, seterusnya saya akan membentangkan berkenaan 5 komponen pembelajaran kooperatif. Yang pertama, menurut Fernandez Rio, kerjasama ahli kumpulan dan saling memerlukan dari segi sokongan dan bimbingan. Yang kedua, menurut Barna, iaitu tanggungjawab di mana setiap ahli mempunyai peranan masing-masing dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Yang ketiga, menurut Tesfa Michael 2017, menyatakan bahawa pembelajaran kooperatif memerlukan kepada interaksi secara lisan bersama ahli kumpulan bagi memastikan kelancaran perbincangan. Yang keempat, interpersonal dan kemahiran bersosial menurut Tarhan dan Session 2012. Okey, yang kelima, menurut McPherson pada tahun 2020, setiap aktiviti dan pengajaran memerlukan maklum balas bagi memastikan perjalanan perbincangan tidak lari dari matlamat sebenar. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pembentang iaitu pembentang seterusnya iaitu Nur Azlin. Tafadhali. Okey, seterusnya saya akan bentangkan kepada bentuk kooperatif. Jika dilihat di sini terdapat 6 bentuk kooperatif iaitu yang pertama jigsaw, kedua pembelajaran bersama, ketiga penyiasatan kumpulan, keempat think pair square, kelima think pair share dan terakhir sekali kumpulan membentang kumpulan lain. Jadi kesimpulannya bentuk kooperatif ini dilakukan secara berkumpulan. Seterusnya kita ke slide berikut. Okey, seterusnya kita beralih kepada kelebihan kaedah pembelajaran kooperatif ini. Terdapat 5 kaedah ataupun kelebihan. Yang pertama, murid akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran kooperatif. Seterusnya, meningkatkan keupayaan dan keyakinan diri murid. Yang ketiga, mempraktikkan nilai hormat dengan mendengar pandangan atau idea dari rakan sekelas. Yang ketiga, menurut teori interaksi sosial Vygotsky menyatakan murid belajar dalam kumpulan dengan bantuan rakan sebaya secara keseimbangan membolehkan murid mencapai potensi diri masing-masing. Dan terakhir sekali, pendekatan pedagogi yang dapat membantu guru mengurangkan masalah disiplin yang mengganggu pembelajaran di bilik darjah. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang iaitu Nurin. Baiklah, saya Nurin Zahidah binti Ahmad Zainuddin, nombor matrik 2221449. Saya akan membentangkan kelemahan kaedah pembelajaran kooperatif. Menurut DAS, terdapat 4 kelemahan kaedah pembelajaran kooperatif. Yang pertama ialah memerlukan waktu yang lama bagi pelajar sehingga sukar mencapai objektif pembelajaran. Yang kedua, guru mestilah menyediakan pembelajaran secara lebih teratur dan teliti di samping memerlukan lebih banyak tenaga, idea dan waktu. Yang ketiga, sepanjang aktiviti berkumpulan berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang dibahas dengan lebih luas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat, ada kalanya didominasi oleh seorang murid sahaja semasa perbincangan yang mana mengakibatkan murid lain menjadi pasif dan menjadikan tempat mereka berbual kosong. Baiklah, kita pergi pada kaedah kedua iaitu kaedah pembelajaran eksplorasi penemuan. Kaedah ini bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran murid melalui penemuan sendiri. Peranan guru adalah menyediakan peralatan tertentu
Murid juga dibenarkan menggunakan alatan mengikut kesukaan masing-masing dengan pemantauan rapi daripada guru, terutamanya apabila menggunakan peralatan berbahaya. Melalui kaedah ini, pembelajaran berlaku secara spontan dan dapat mengukuhkan pengetahuan mereka daripada pengajaran guru. Untuk lebih berkesan, guru perlulah menyediakan alatan, memberi masa yang cukup untuk murid melakukan aktiviti, bertanya kembali tentang kegunaan alat itu selepas aktiviti selesai dan menggalakkan mereka melakukan sendiri menggunakan alatan supaya mereka lebih faham akan kegunaannya. Baiklah, kita pergi pada ciri-ciri individu atau pelajar dalam melaksanakan kaedah eksplorasi. Yang pertama ialah pelajar tersebut haruslah bersifat ingin tahu. Kemudian terbuka dalam mengalami pengalaman baru. Kemudian mengambil kesempatan dari kejadian accidental. Yang keempat, sanggup menerima risiko. Yang kelima ialah berdaya tahan untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama. Walau bagaimanapun, ciri-ciri yang ketiga hingga 3, 4 dan 5 adalah sesuai dilaksanakan dalam pembelajaran mata pelajaran seperti matematik dan sains. Baiklah, kita pergi pada kelebihan. Bismillah, saya Fauzan, nombor matrik 221-339. Selanjutnya saya akan membentangkan kelebihan kaedah pembelajaran eksplorasi penemuan. Okey, menurut Rohati 2008, pembelajaran dengan pendekatan eksplorasi efektif dengan mengembangkan kemahiran berfikiran logik, kritis dan kreatif. Dan seterusnya, menurut Saleh Haji tahun 2020, dengan kaedah eksplorasi, pelajar dapat menemui dan menghasilkan pelbagai dapatan dan penemuan. Rohati 2008 mengatakan pembelajaran dengan pendekatan eksplorasi akan lebih mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif kerana meningkatkan aktiviti dan interaksi pelajar dalam pembelajaran. Seterusnya, Abdul Ghani 2019 mengatakan pelajar dapat meningkatkan pemahamannya terhadap suatu konsep melalui pengamatan, penyelidikan dan percubaan. Seterusnya, dan akhir sekali ialah menurut Saleh Haji 2020, kaedah eksplorasi penemuan dapat meningkatkan kesedaran, inquiry dan nilai pelajar itu sendiri beserta dengan kemahiran-kemahiran baru. Disebabkan eksplorasi penemuan ni dia lebih kepada praktikal. Seterusnya saya menyerahkan pembentangan kepada Nurul Ashikin. Okey, baik. Nama Nurul Ashikin binti Ahmad Khot, nombor matrik 2221388. Okey, saya akan menceritakan beberapa kelemahan yang terdapat dalam kaedah pembelajaran eksplorasi penemuan. Okey, antaranya ialah yang pertama, penemuan tanpa minat akan menyebabkan eksplorasi itu kadang-kadang mencapai jalan buntu. Ini menurut Saiful Akram. Ini memberitahu tanpa minat kaedah ini tidak akan berhasil. Okey, yang kedua, pembelajaran dengan pendekatan eksplorasi memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan satu bab pelajaran dibandingkan dengan cara biasa. Okey, yang dimaksudkan dekat sini ialah kaedah memerlukan kaedah ini dia memerlukan masa dan ia bergantung kepada tempoh masa PDP. Semakin lama tempoh masa PDP maka semakin lamalah kaedah ini boleh dibuat. Okey, yang ketiga ialah guru perlu mengambil pertimbangan dari banyak aspek seperti masa, budaya pelajar, tempat dan kandungan kurikulum. Dan yang terakhir ialah kelemahan yang terakhir ialah pendekatan eksplorasi untuk pelajar tahap lemah memerlukan kesabaran dan ketekunan dan intervensi guru dalam membimbing dan motivasi mereka. Kesimpulan yang boleh ambil daripada sini ialah berikut adalah sekian sajalah itu adalah kelemahan kaedah ini. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.